daripada Nabat, anak Nabi Ismail alaihissalam. Nabatin ini pelopor tulisan Arab. Dalam buku Ustazah muka surat 250, kerajaan Nabatin bermula sekitar 400 sebelum Masihi. Ya, 400 sebelum Masihi sehingga 105 Masihi. Ya. Ia merupakan satu kabilah yang mendiami kawasan pedalaman di bahagian selatan Syria. Boleh tak Lutfi tunjuk gambar? Ini adalah kawasan Nabatin. The Treasurers, yang bangunan tu ada kat bahagian dalam tu. Ini yang permulaan kita nak menuju ke tempat tu. Memang gunung-gunung ni adalah adalah rumah sebenarnya. Mereka ini kaum yang menebuk gunung untuk tinggal di dalam tu. Ya, mereka ini adalah kaum yang menebuk gunung tu. Makna kalau kita tahu sebelum ni mereka adalah orang-orang Iram. Iram atau Aram. Kan dalam Quran ada Iram Zatil Imad. Mereka ini adalah orang-orang yang menebuk gunung-gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi kalau dilihat ya, ada pintu-pintu yang boleh dimasuki melalui gunung-gunung tu. Sebenarnya mereka tinggal di dalam gunung. Ya, sampai sekarang pun masih ada. Jadi kerajaan Nabatin terikat dengan Gaza di bahagian selatan hingga Aqabah di bahagian utara. Kedudukan kerajaan ini sangat strategik kerana menghubungkan lalu lintas perniagaan antara utara dengan selatan. Utara dengan selatan. Kalau di selatan itu Yaman, di utara itu Syria. Jadi kita selalu dengar kan, pedagang-pedagang Yaman ke Syria atau Syria ke Yaman. Mereka berulang alik dan kawasan kerajaan Nabatin itu terletak di tengah-tengah kawasan padang pasir antara Yaman dengan Syria. Jadi apa yang dikatakan di sini, kedudukan mereka amat strategik, amat penting untuk membuktikan jatuh dan bangunnya perdagangan di kawasan semenanjung Tanah Arab. Dalam erti kata yang lain, bandar ini ataupun kerajaan Nabatin ini merupakan satu pusat perniagaan atau persinggahan mereka yang daripada selatan ke utara. Sekarang ini, bangunan ini, tempat ini terletak di Jordan, di utara, di bahagian dikenali sebagai kerajaan moden Jordan. Ya, di sini kalau dilihat bandarnya yang terkenal, ya, dikenali sebagai Ambat, atau disebut sebagai Batra atau Petra, tapi lebih masyhur dengan Petra. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad pertama Masihi. Kita tahu abad pertama Masihi ialah zaman Nabi Isa alaihissalam. Pada ketika itu, wilayah kekuasaannya meluas hingga ke Damsyik dan wilayah selatannya sampai ke Madain Saleh. Madain Saleh ini ialah di utara Saudi. Madain Saleh tu kan atas sikit daripada Madinah tu. Ya, Madain Saleh. Hingga kini terdapat peninggalan bangunan dan seni bina yang indah. Okey. Petra merupakan bandar purba yang dikenali dengan hingga kini sebagai kerajaan moden Jordan. Sekarang ini tempat ini di bawah taklukan negeri negara Jordan. Ya. Dia terletak di utara, tak silap Ustazah. Orang Nabatin pada ketika itu membina kerajaan ini pada abad yang kedua sebelum Masihi.
maknanya kedua sebelum zaman lahir Rasul, lahir Isa alaihissalam. Kalau dia kata kedua sebelum Masihi. Kerajaan ini berkembang makmur dari laluan perdagangan yang maju. Pada ketika itu, kerajaan Nabatin berada di puncak dari Syria, di kemuncak dari Syria ke Hijaz di Arab Saudi. Sebab tu dia bersambung dengan Madain Saleh. Dan dari Sungai Jordan ke Sinai di Mesir. Kekayaan dan lokasi strategik Nabatin akhirnya menjadi minat orang Rom. Kawasan Jordan ni, kalau kita pergi sekarang, banyak peninggalan kerajaan Rom. Ya, antaranya Nabatin ni. Dia telah menakluki, dia telah menguasai kawasan Nabatin ini. Begitu juga satu tempat di Jordan, Ustazah pernah pergi, Jarash. Juga ada peninggalan orang-orang Rom itu. Jadi pada ketika ini, Hellenistik meluaskan pentadbiran mereka, kekuasaan mereka di semenanjung tanah Arab, di sebelah timur lah, ya. Pada alaf pertama, maksudnya apa alaf pertama? Pada awal kurun yang pertama itu, sebelum Masihi, bahasa Aramaik, sekali lagi muncul di sini ialah bahasa Aramaik. Dia kata apa? Bahasa Aramaik ini merupakan bahasa antarabangsa yang digunakan dalam urusan jual beli orang Nabatin pada ketika itu. Mereka menggunakan bahasa Aramaik. Apakah bahasa dan kaitan dengan bahasa Aramaik ni dan kaitan dengan orang-orang Nabatin itu? Tulisan pada batu bersurat itu mendedahkan bahawasanya mereka ini sebenarnya orang Arab. Kerana sudah menjadi perkara biasa bagi setengah orang bercakap dan menulis dalam bahasa yang berbeza. Kan? Biasa saja dia bercakap dalam bahasa Melayu tetapi dia menulis dalam tulisan Jawi, katakan. Ya. Okey. Bahasa tulisan melambangkan prestij sebenarnya kedudukan dalam sesebuah masyarakat. Ya, kita dapat perhatikan, ya, kalaulah cara penulisan individu itu, kita dapat perhatikan bagaimana kedudukan dia di dalam masyarakat, ya, dari sudut kelasnya, standardnya, ya. Namun begitu, secara beransur-ansur, bahasa Nabatin ini berkembang daripada bentuknya yang asal dengan gaya lebih eksklusif. Apabila bahasa ini mula berubah daripada yang tidak bercantum kepada yang bercantum. Ingat tak, minggu lepas Ustazah ada tunjuk yang contoh bantu bersurat, kan? Bermula daripada kurun yang Kanaan Phoenix tu, kan? Yang betul-betul lemah tau dia punya simbol dia. Yang nombor 3 tu, yang minggu lepas. Kemudian yang kedua, kurun yang kedua Masihi. Lebih baik sikit daripada kurun yang sebelum itu. Ya. Jadi yang kurun kedua itu dia punya simbol itu dah ada, masih lagi tidak bercantum. Tetapi bila pergi ke Naqsh an-Nammarah, Naqshun Nammarah itu Naqshu Imr al-Qais tadi, maka bentuk tulisan itu sudah mula bercantum, tetapi masih juga lemah. Ya, masih juga lemah. Semua sebenarnya Nammarah itu, Naqsh Nammarah itu dijumpai di mana, Lofi? Dijumpai di Nabatin lah. Sebanyak 300 batu bersurat yang penting telah dijumpai di Nabatin. Tetapi persoalannya, ada bila Ustazah baca, ada setengah historian dia bagi soalan tau. Dia bagi persoalan, dia kata kenapa kita menjumpai, kenapa batu-batu bersurat Naqsh Nammarah sebagai contohnya yang dipunyai oleh Imr al-Qais itu, dia cerita tentang Imr al-Qais, dijumpai di
di Nabatin. Sedangkan Kindah itu, Imri al-Qis itu adalah Raja Kindah yang berasal daripada Iraq. Imri al-Qis ni orang daripada Mesopotamia, daripada kawasan Iraq. Tetapi kenapa Naqshun Nammarah ini dijumpai di Nabatin? Di Jordan. Kan jauh tu. Iraq dengan Jordan kan? Jauh. Kenapa? Mereka membuat kesimpulan bahawasanya ramai sebenarnya daripada orang-orang Babylon ketika itu datang ke Nabatin. Kerana ada setengahnya ingin pergi ke mereka bernomad dan mereka melakukan perniagaan. Dan ada yang mahu pergi ke Palestin. Jadi sebelum sampai ke Palestin, mereka singgah di Nabatin. Nabatin ni satu tempat yang cukup strategik. Sama ada daripada selatan ke utara, daripada timur ke barat pun memang boleh singgah di Nabatin. Itu. Di kawasan utara dekat Jordan itu. Okey. Jadi apa yang persoalannya sekarang? Yang Ustazah nak cerita di sini ialah walaupun mereka berada di bawah pemerintahan Rom, orang-orang Nabatin berada di bawah pemerintahan Rom, maknanya agamanya adalah agama Kristian kerana disabarkan oleh Hellenistic kingdom tadi. Orang Nabatin terus menulis dengan menggunakan skrip mereka hingga ke abad keempat. Masihi. Sekarang kita masuk kepada Masihi dan kemudian beralih daripada bahasa Aramaik ke bahasa Arab. Sebab tu kalau Lutfi tengok bahasa Arab ada dalam 26 atau 27 atau 28 kan. 28 dia punya the sound tu. Abjad, hawas, hati, kalaman, sa'fas tu. Kan? Dia ada 20 alibaiyah, afwan. Dia ada alibaiyah. Tapi kalau yang Nabatin dia ada 25. Dia punya huruf tu. Alibaiyah itu alif ba ta sa tapi kalau kata abjad, hawas, hati, kalaman itu adalah huruf orang-orang Nabatin, huruf Nabatiyah. Jadi huruf Nabatin ini dia pendek, dia sikit. Dia ada 22. Adapun yang Arab tadi ada yang kata 27 dan ada yang kata 28. Jadi kenapa ada perbezaan antara apakah bezanya bahasa Nabatin dan bahasa Arab yang huruf 28 tadi? Bezanya ialah bahasa Nabatin dia tidak berulang. Kan dalam bahasa Arab kita ada huruf dot kan? Huruf dot. Huruf dot kita boleh sama jadikan dia huruf sa. Betul tak? Betul. Kan dot tu ada titik. Dot ada titik. Tapi sad itu tak ada titik. Jadi yang ada titik itu rupanya tambahan. Menjadi tambahan dalam bahasa huruf Arab biasa. Dalam Nabatin dia ada sadnya. Dia tidak ada huruf yang bertitik itu. Kalau huruf to, hati, dia tak ada za. Dia tak ada za. Dan Nabatin ada tahati kalaman. Dia ada ta, dia tak ada za. Tapi dalam huruf Arab biasa ada za. Sebab tu huruf Arab biasa tu bertambah. Sama bentuk, simbol, sama bentuk tetapi lain bunyi. Dengan disebabkan tambah satu titik. Nampak? Okey. Apa yang Ustazah nak sebut di sini ialah disebabkan itulah ia dianggap sebagai Nabatin ini pelopor tulisan Arab. Pelopor tulisan Arab. Malah dalam tulisan terawal yang menulis bahasa Arab menggunakan abjad Nabatin ditemukan di Nammarah. Ini adalah yang Imri al-Qis tadi. Yang bertarikh 328 Masihi. Jadi
Berdasarkan kepada inilah maka setengah orientalis seperti di Sasi beranggapan bahawasanya inilah mulanya tarikh wujudnya bahasa Arab. Tarikh mula wujud bahasa Arab qarnaini ma qabla bi'sah Rasulullah SAW. 2 kurun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia gunakan bukti ni. Dia kata 328 ni okey, kita consider as the writing of Arabic writing. Arabic writing. Iaitu daripada Nuqush Namarah Imru al-Qais tadi. Padahal simbol itu sudah berevolusi. Ya, simbol itu sudah berevolusi. Justru maka dia punya rentetan bentuknya itu berubah. Hasil daripada yang Ustaz sebut sebelum ni, daripada pemikiran manusia, dari sudut berbezanya jarak masanya dah berbeza, orangnya dah berbeza, kefahamannya dah berbeza. Ya. Maka dia berubah dari sudut penulisan dan simbol itu. Jadi di sini Ustazah cuba kemukakan beberapa pandangan daripada historian yang mana mereka ini juga history of linguist. Mereka juga ahli bahasa, ahli sejarah bahasa. Yang disebut sebagai nabatin adalah David F. Graff. David F. Graff dalam buku dia From the Nabateans, dia kata Rome and the Arabian Frontier. Rome and the Arabian Frontier from the Nabateans to the Saracens. From the Nabateans to the Saracens. Buku dia bertarikh 1998, muka surat 45. Yang menyebut, disebut apa? Penemuan. Ya, dia kata penemuan lokasi asal bumi Nabatin apabila beberapa batu bersurat ditemukan di Jabal Ghunaim berhampiran dengan Taimak oleh Peter Stuckey. Dalam akhir buku ni, muka surat buku ni, Ustazah tunjuk gambar tu. Gambar tu Ustazah ambil dekat Museum Jeddah. Bila Ustazah ambil gambar tu, Ustazah baca buku ni, baca buku David F. Graff ni, Rome and the Arabian Frontier ni, maklumat tu kena dengan gambar yang Ustazah telah ambil masa pergi ke Museum Jeddah tu. Awak tak? Penemuan ini seolah-olah mengiyakan pandangan ahli sejarah Yahudi kuno yang disebut sebelum ni, Flavius Josephus. Saya sebut 37 Masihi sehingga 100 Masihi, ya. Dia punya range of his life, yang berpendapat bahawa orang Nabatin sememangnya wujud. Mereka berasal daripada anak sulung Ismail. Mengikut pandangan ni daripada Genesis. Siapakah orang-orang Nabatin? Mereka anak sulung Nabi Ismail. Kita tahu bilangan anak Nabi Ismail ni dalam 12 orang, tak silap Ustazah. Dan anak dia yang sulung itu sama ada Nabatin atau Qaidar. Nabatin atau Qaidar. Nabat. Kalau dalam genealogi Ansabul Bashar itu yang Ustazah buat, disebut sebagai Nabat. N-A-B-O-I-T-H. Itu dalam tulisan Bible. Nabat. Dalam bahasa Arab ditulis Nabat. Nabat ini sama ada anak sulung atau anak yang kedua Nabi Ismail alaihissalam. Jadi hasil daripada, kan disebut Ambat tadi, Ambat itu anak cucu daripada keturunan Nabat tadilah. Nabatin tu berasal daripada Nabat, anak Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Beliau mendakwa bahawa negara Nabatin bermula dari Sungai Euphrates hingga Laut Merah. Flavius Josephus ni, yang Yahudi, seorang penulis Yahudi kuno ni, macam pendeta jugalah. Dia mendakwa bahawasanya orang-orang Nabatin ini, negara Nabatin tu sebenarnya bermula daripada Sungai Euphrates. Euphrates ni sungai yang ada dekat tu lah, dekat Mesopotamia tu. Euphrates tu ku English. Kan kalau ku Arab dia panggil Furat dan Dajlah. Euphrates and Tigris. Ya, Euphrates and Tigris. Ku Arab
Furat dan Daj lah. Jadi hingga Laut Merah, Josephus terusnya berkata bahawa orang Nabatin lah yang memberikan nama kepada bangsa-bangsa Arab. Maknanya Nabatin ni orang Arab. Kalau kita tengok sekarang ni kan, Kak Jordan tu orang Arab kan? Berbangsa Arab kan? Jadi mestilah tok nenek moyang mereka tu daripada Nabatin tu juga orang Arab. Itu hukum sosiologi tu. Nobody can deny that. Kita tak boleh nafikan benda tu. Dia mesti berasal daripada ancestors dia. Dia punya keturunan dia. Jadi kita tak boleh nafikan tau. Bangsa setiap negara itu. Usul bangsa dia itu. Ya. Jadi back kepada cerita kita tadi. Based on cerita Flavius Josephus ini, maka bolehlah dibuat kesimpulan, Ustazah tulis dalam buku ini, bahawasanya Flavius Josephus ini semasa hayatnya telah hidup bersama-sama dengan orang Nabatin. Sebab macam Ustazah sebut sebelum ni, bila bermulanya kerajaan Nabatin? Dia bermula 400 sebelum Masihi hingga 105. Dan bila pula waktu Flavius Josephus? Waktu Flavius Josephus ialah daripada 37. 33 AD kan Nabi Isa dinaikkan ke langit. Dah tak ada dah kan? Jadi sekarang ni sampai 4 tahun kemudian, ya, lahirnya Flavius Josephus 37 AD sehingga 100 AD. Jadi Flavius Josephus ni pernah hidup di zaman kegemilangan Nabatin. Jadi dia ni menulis cerita tentang Nabatin ni. Dia menulis. Ya. Jadi kalau di sini kalau dilihat ya, dipercayai bahawa maklumat yang ditulis oleh Josephus merupakan maklumat langsung daripada orang Nabatin. Maknanya dia bukan this is not the second sources. This is considered as the first sources. Kerana Flavius Josephus itu hidup sekitar 37 AD sehingga 105 AD, 100 AD. Maknanya dia within the range of the Nabatean kingdom. Info yang kita boleh dapat daripada dia kita boleh pakai, ya.